السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني وشرح به صدري. استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita malam ni duduk dalam majlis ilmu. Syukur banyak-banyak Allah lapangkan masa kita, boleh kita duduk dalam majlis ilmu, tak balik kampung. Musim cuti sekolah ni ramai balik kampung. Alhamdulillah Allah luaskan masa kita, yang mana masa yang Allah bagi ni jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Sebab kita hidup atas dunia ni tak lama. Sekejap aja. Sekejap je kita hidup atas dunia ni. Kalau kita buang masa tu rugi. Rugi sangat buang masa. Dalam masa seminggu ni 2 orang meninggalkan kita. Sebelum ni ada dengan kita 2 orang di sini kan. Ustaz seorang. Sekejap aja. Sebelum ni ada. Sebelum ni duduk makan sekali, duduk sekali, duduk berjemaah sekali. Hari ni dah tak ada dah. Hari ni dah tak ada dah. Jadi masa yang ada ni jangan sia-siakan. Malah kalau kita berada dekat padang mahsyar nanti, kita akan anggap kita akan buat congak-congak yang kita duduk dekat dunia ni kejap je. Kan diceritakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apabila kita duduk di padang mahsyar, kita pun congak-congak. Aku dulu duduk dekat PSG berapa lama sekian. Umur meninggal umur berapa? 60-70 lah. Tu je umur kita ni. 80 tu jarang-jarang lah. 90 tu payah nak cari. 100 memang rare. Tapi biasa 60-70 Sebab umur Nabi pun Nabi pun bagi tahu umur umat aku 60-70. Umur umat terdahulu ratus-ratus, ada ribu. Umat Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Makin lama makin pendek umur tu. Kita ni Nabi kata umat aku 60-70. Jadi kalau lebih tu memang jarang-jarang. Bila kita perhati dekat padang mahsyar nanti, kita duduk tunggu perbicaraan. Bilalah nak bicara, bilalah nak tengok mana baik mana jahat, nak timbang lah. Tunggu termenung ramai-ramai. Semua telanjang masa tu. Ramai, juta bilion, semua orang lah sejak Nabi Adam dulu. Tunggu je bila ni. Beribu tahun. Dia panggil mauqif, berdiri. Kerana kita pun teringat, dulu aku duduk kat dunia dulu 60-70 tahun. Aku berdiri ni pun dah 1000 tahun. Tunggu perbicaraan. Itu yang dicerita dalam Quran tu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita pun kalau aku buat perbandingan lah, sementara selama duduk dekat padang mahsyar, selama duduk dekat dunia 60-70 tahun, dan sekarang duduk kat padang mahsyar, tak tahu surga neraka lagi ni. Baru tengah duduk tunggu nak bicara, pun dah seumpama sekejap je duduk kat dunia ni. Ashiyatan aw duhaha. Seumpama satu insya' je. Kalau kita anggap daripada insya' sampai subuh, berapa jam?
Begitulah perumpamaan kita hidup bila kita hidup di atas dunia, bila kita buat perbandingan dengan kita sedang menunggu di padang mahsyar. Tu je. Au duhaha, lagi pendek. Waktu duha. Waktu duha berapa jam aja? 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam. Seumpama kita hidup atas dunia ni 5 jam aja. Berbanding dengan kita duduk dekat padang mahsyar yang duk menunggu, tak tahu lagi syurga neraka ni. Sebab dah masuk syurga selama-lamanya kan. Jadi sebelum masa menunggu tu pun kita rasa, ya Allah, pendeknya aku duduk kat dunia ni. Jadi masa yang ada kalau kita duduk bazirkan masa yang ada, Allah, hai. Rugi, kita akan menyesal nanti. Sebenarnya saya duk cari tak jumpa nanti kat mana. Mana tanda tu dah lari, dah hilang dah penanda saya ni. 12 yang tu kena baca lah sebab saya lain. Saya lain. 14. Tahulah kena baca sebab saya punya lain. Ini hijau. Itu biru saya hijau. Baca, saya nak tengok lain. Baca sikit. Baca lagi. Dan ada pun kemudian. Macam dah lepas je yang tu. Tak tahu. Hilang tandaan saya ni. Aduh, hai. Tunjuk. Nanti ulang balik. Mana? Cuba cari kat mana. Kejap. Ni. Apa tanda je? Kat mana? Maka. Mana maka? Menyuruh Allah SWT. Tak ada pun? Kat sini. Cuba balik. Yang sini. Ja'alana. Okey, sini dah habis. Sinilah kot. Sini lah. Okey. Kalau kitab saya muka surat 4 aja. Selepas daripada hadis Nabi, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina ala salatil muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alayha fabidzalika amara Allahu 'ibadahul mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lepas pada tu. Jadi kita sedang membicarakan tentang solat, yang mana kita baca satu hadis yang panjang bulan lepas, yang mana kita berhenti dekat maka dikehendak dengan selawat itu. Apa yang dimaksudkan selawat itu? Mana hadis tadi? Okey, hadis yang saya baca tadi, dia ada maksud dia. Maksud dia panjang, iaitu telah menjadikan, saya baca baliklah, telah menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang yang 5 waktu, dan orang yang muqim tu mendirikan bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya di dalam sembahyang. Ini kita dah bahas ya. Lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Yang kita last kali tu kita bincang, iaitu memang nampak baik. Ingat tak, kalau ingat last kali masa dah hujung-hujung nak sembahyang isyak tu, nampak macam bagus, pukul 1 nak keluar, pukul 1 tengah hari nak keluar, Zuhur 1.15, kita kata tunggu sembahyang Zuhur lah, nanti senang. Sekali lalu baguslah, sebab kita mementingkan sembahyang sebelum kita keluar. Tapi kita kena perhati juga dalam hati kita, adakah kerana kita sanggup tunggu 15 minit lagi baru kita keluar, kerana sembahyang tu berat bagi kita, kerana sembahyang tu menyusahkan kita, sebab tu kita nak senang dulu. Jika begitu, betulkan hati kita. Bukan kata tak boleh nak keluar tiba-tiba lagi 10-15 minit nak masuk waktu, kita tunggu sembahyang dulu. Bukan kata tak boleh, jangan salah faham pula. Cuma kita kena balik hati kita tu. Kenapa kita tak keluar je? Bila sampai waktu, kita sembahyang, singgahlah masjid.
Kenapa tak gitu? Keluar je lah. Lagi 15 minit je pun. Nanti kan payah. Kita menganggap sembahyang tu susah. Jangan gitu. Bukan kata tak boleh tunggu. Tunggulah nak tunggu pun. Cuma jangan kita menganggap sembahyang tu susah. Sebab susah dia kata. Nanti kena keluar baru drive 15 minit. Baru sampai dekat pasar ke kita nak pergi pasar. Lepas baru-baru sampai dah azan. Dah nak kena cari masjid surau untuk sembahyang. Lepas tu nak kena masuk. Nak kena tunggu habis azan. Nak kena tunggu qomat. Nak kena tunggu sembahyang jemaah. Lepas tu pula ada doa pula. Baru boleh pergi sama. Susahnya. Tunggulah azan dulu. Kita sembahyang siap-siap sebelum keluar. Jangan gitu. Jangan kerana itu. Habis tu kerana apa? Tak apalah kerana yang lain. Tapi jangan kerana sembahyang itu menyusahkan kita kalau kita buat kat luar. Tu je nak betulkan hati tu. Boleh bagus juga sebenarnya kan. Logiknya nanti terleka. Tunggulah sembahyang pun lagi berapa minit aja. Tunggulah sebelum keluar. Okey je. Cuma hati kita tu bimbang, takut setan duk main kat situ. Menyebabkan kita rasa sembahyang ni payah, susah, menyusahkan. Jadi settle yang menyusahkan ni dulu baru keluar. Gitu pula. Tak baguslah. Teruk lah gitu. Okey. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Oleh kerana pentingnya sembahyang ni, maka Allah suruh sembahyang dan ada dalam kitab. Malah sembahyang ni Nabi SAW sendiri ambil semua kewajipan ibadah semua daripada Jibril. Puasa daripada Jibril. Daripada Jibril tu maksud Jibril bawa turun wahyu. Zakat apa semua. Tapi satu je sembahyang bukan Jibril bawa. Nabi naik sendiri. Yang baru ni lah 3-4 hari lepas kan Isra' Mi'raj. Nabi ambil sendiri sembahyang. Satu-satunya ibadah yang Nabi ambil sendiri, tak melalui wahyu. Malah Jibril tak boleh naik kan. Sampai satu tahap lepas langit yang ke-7, Jibril kata, aku tinggalkan engkau pergilah dengan Tuhan kau, naik lagi. Aku tak boleh pergi. Kalau aku pergi, aku akan hancur dengan nur. Maka Nabi sendiri pergi ambil sembahyang 50. Akhir sekali dapat 5 tu. Nabi sendiri ambil. Ibadah yang lain Jibril bagi tahu. Jibril bagi tahu, ya Muhammad gini, puasa apa semualah. Jadi besarnya sembahyang dan ada dalam Quran. Yang mana dekat tulis sini, maka dengan demikian itulah menyuruh Allah akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Menyuruh sembahyang. Dalam kitab, dalam Quran kata orang mukmin wajib sembahyang. Okey. Ini secara umum. Hakikatnya orang kafir pun wajib sembahyang. Hakikatnya orang kafir pun wajib sembahyang, orang kafir pun wajib bayar zakat, orang kafir pun wajib puasa Ramadan, orang kafir pun wajib bayar zakat fitrah. Hakikatnya semua orang janji dia tu manusia, dia tu makhluk yang mukallaf, dah akil dan dah baligh, dia wajib. Tak kira dia tu kafir ataupun Islam, dia wajib buat semua. Dia wajib tutup aurat, dia haram minum arak, dia haram makan babi, dia haram makan biawak. Tak kisahlah apa. Dia wajib nak makan kena sembelih. Siapa ni? Orang Islam, orang beriman dengan orang kafir pun sekali. Cuma bezanya kalau orang Islam buat langgar, boleh ambil tindakan. Sebab dia Islam, iman. Bila dia Islam dan beriman, dia makan babi, boleh ambil tindakan. Tak puasa, boleh ambil tindakan. Tak semayang, boleh ambil tindakan sebab dia Islam. Orang kafir wajib puasa, wajib. Wajib semayang, wajib. Semua wajib. Bila dia tak buat, boleh ambil tindakan? Tak boleh sebab kafir. Mana boleh? Tangkap dia. Kenapa? Dia tak puasa. Orang kafir. Mana boleh? Tapi adakah dia wajib puasa? Ya, dia wajib puasa. Wajib. Wajib puasa. Apa buktinya? Ma salakakum fi saqar. Dalam Quran menceritakan penghuni syurga tanya penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa engkau ada dalam neraka saqar ni? Ramai-ramai duduk dalam neraka saqar ni kenapa? Jawab orang dalam neraka saqar iaitu orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak semayang. Mana orang kafir pun wajib semayang. Cuma nak semayang kena masuk Islam dulu, kalau tidak tak sah. Dan kalau orang kafir tak semayang, tak boleh ambil tindakan. Orang kafir tak puasa, tak boleh ambil tindakan. Jadi kerana itulah kita kena hati-hati lah kat situ. Dari segi orang kafir kita kata tak apa, jual aja baju yang mendedahkan aurat ni, jual je kat orang kafir. Orang kafir tak apa, dia tak wajib tutup aurat. Dia wajib tutup aurat. Maka haram kita jual baju yang mendedahkan aurat. Contohnya singlet perempuan, singlet yang pakai kat luar tu, yang mendedahkan lah, kita jual kat orang kafir. Haram, tak boleh. Sebab orang kafir pun wajib tutup aurat. Cuma kalau dia tak tutup aurat, tak boleh ambil tindakan. Tengok ajalah. Sama juga kalau katalah disuruh, tolong beli, kita nak pergi pasar Ramadan pukul 4, duk pejabat, ada orang kafir. So adalah 2-3 orang kafir. Dia kata, tolong beli air tebu, tolong beli sedap kat pasar Ramadan. Malah aku nak keluar, tolong beli. Kita beli nak buka puasa.
Ataupun kalau orang perempuan beli sebab dia haid, dia tak puasa, dia boleh lah beli makan. Ataupun kalau puasa pun dia beli untuk buka puasa lagi 2-3 jam. Orang kafir tadi yang pesan tadi dia nak makan terus, maka boleh tak kita beli untuk dia? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh beli. Kalau kita beli, kita telah menyebabkan dia buat dosa, iaitu dia makan pada bulan Ramadan, sedangkan orang kafir pun wajib puasa. Habis tu dia tak puasa, tak boleh cakap sebab dia kafir. Cuma wajib atas kepala dia, wajib. Dia akan diseksa nanti, dan dia akan masuk neraka kerana tak puasa. Dia akan masuk neraka kerana tak semayang. Dia akan masuk neraka kerana tak bayar zakat. Semualah. Dia masuk neraka kerana dia tak tutup aurat dan sebagainya. Makan ayam tak sembelih, makan lembu tak sembelih. Semua berdosa-berdosa, masuk neraka. Mereka ni, orang kafir ni, dan termasuk dia masuk neraka kerana kekafiran dia. Kafir tak masuk Islam. Cuma di atas dunia, bila ada syahadah, baru boleh ambil tindakan, baru boleh nasihat, baru boleh cerita, baru boleh. Kalau dia tak masuk Islam, tak boleh cakap apa-apa sebab kekafiran dia menghalang. Jadi tak boleh. Tak boleh. Itu pendapat mutamat mazhab Syafi'i tu. Dan dengan dia memperikan sifat mereka itu, dan dengan dia memperikan, bahasa dulu pri. Memperikan tu macam apa tulis dalam kitab kita, memperikan. Memperikan sifat mereka itu, yang bawah sekali tu, memperikan. Pri ni menceritakan. Pri ni cerita, isu. Pri itu macam kita kata peribahasa. Pri tu kat tu bahasa lah. Peribahasa tu macam cerita tentang bahasa, kan? Peribahasa kan. Pri kemanusiaan, isu tentang kemanusiaan. Tu pribadi, perilaku, cerita kita, isu dia tentang kelakuan. Pribumi, sama juga. Apa lagi? Perihal. Pri tu memperikan, tu menceritakan. Dengan dia memperikan sifat mereka tu, menceritakan sifat mereka itu. Sifat apa? Sifat orang semayang ni dia special, ada sifat. Maka firman Allah surah Al-Baqarah ayat 238 tu, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kamu hai orang mukminin atas semayang. Maksudnya dalam Quran sebut surah Al-Baqarah 238, peliharalah semayang, istiqamah semayanglah. Okay? Semayang apa ni? 5 waktu lah yang wajib tu. Dan memelihara sembahyang wusta, wassalatil wusta, dan sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah mengerjakan kamu akan taat, dan berdirilah sembahyang tu dengan taat. Sembahyang wusta ni sembahyang tengah. Bila kita tengok sembahyang tengah adalah sembahyang asar lah. Sembahyang tengah tu wusta. Jadi hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar, sembahyang wusta. Dan dirikanlah dengan taat. Maka dikehendaki dengan selawat. Maksud selawat tu adalah iaitu sembahyang fardu 5 waktu, tu selawat. Selawat ni sembahyang, okey? Iaitu solat, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Itu maksud jagalah kamu sembahyang, iaitu 5 waktu. Okey. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluluskan. 5 sembahyang tadi tidak diluluskan, tak boleh. Tak lulus tu tak boleh. Akan seorang daripada Islam meninggalkan satu daripadanya pada kelakuan. Daripada segala kelakuannya selama ada ia berakal. Kelakuan ni perbuatan sembahyang tu. Jadi orang yang ada akal, disebut kat sini, orang Islam, dia tak boleh meninggalkan satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Satu perkara dalam sembahyang tu dia tak boleh tinggal selama dia berakal. Dia tak nak rukuk, tak boleh dalam sembahyang tu. Dia kena buat 13 rukun 13 tu. Okey, dia mesti kena sembahyang dalam apa keadaan sekalipun. Tengok dia kata kat sini. Dan jikalau sampai lemahnya barang yang sampai sehabis-habis lemah. Maksudnya tak boleh sembahyang. Kita ambil sembahyang satu-satu lah. Tak boleh sembahyang berdiri, maka wajib sembahyang juga. Sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, lemah, wajib sembahyang mengiring. Tak boleh sembahyang mengiring, wajib sembahyang berbaring. Baring itu melentang. Sembahyang tetap wajib sembahyang. Itu step dia. Mazhab Syafi'i itu step dia. Mula-mula berdiri, lepas tu duduk. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Sebenarnya step dia gini, yang detailnya. Sembahyang wajib sembahyang berdiri. Kalau tak mampu sembahyang berdiri duduk.
Dulu tu step yang tepat. Berdiri duduk tu maksud dia kena semayang berdiri, tak mampu duduk. Dah rasa lega sikit berdiri balik. Tak mampu duduk balik. Gitu lah semayang dia. Dia bukan kalau dah duduk je sampai selama-lamanya. Tidak. Itu step dia. Yang pertama wajib semayang berdiri. Yang kedua wajib semayang berdiri duduk. Macam mana berdiri duduk ni? Ketika dia rasa dia mampu, dia berdiri. Ketika semayang tu. Kadang-kadang orang yang nak semayang duduk ni dia tak semestinya tak larat je. Adalah orang tak larat je. Ada orang dia tak larat 30 saat. Lepas tu dia larat 30 saat. Dia mampu berdiri 30 saat. Tapi bila imam baca surah je dia tak mampu. Masa tu baru duduk. Wajib berdiri 30 saat. Lepas tu tengah duduk dalam 30 saat lebih kurang gitu, rasa segar balik, kuat balik. Maka dia bangun balik. Bukan kalau dah duduk aja. Tidak. Jadi step dia wajib semayang berdiri. Tak mampu berdiri wajib semayang berdiri duduk. Time kuat berdiri, time tak kuat duduk. Kat duduk. Lebih lagi duduk atas kursi. Lagi senang nak berdiri duduk. Kalau duduk bawah tu, walaupun dia rasa segar sikit boleh berdiri, nak berdiri payah juga. Kalau dia semayang di bawah, semayang atas kursi lagi lah. Jadi maknanya berdiri duduk. Mampu berdiri, tak mampu duduk. Lepas tu rasa dah segar balik berdiri. Mungkin rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk, rakaat ketiga berdiri, rakaat empat duduk. Mungkin. Bukannya kalau dah duduk daripada awal duduk, walaupun duduk. Ada lagi tu lagi teruk. Dia dulu sakit lah, memang sakit lah, buat pembedahan mata lah, buat pembedahan gearbox kepala lutut dia lah, macam-macam lah. Setelah 6 bulan dia semayang duduk, dia dah seronok semayang duduk, dah sihat dah pun main duduk juga, tak sah semayang dia. Makcik dulu buat pembedahan bila 2 tahun lepas terbeliak. Lepas tu tak boleh sujud ke? Boleh sujud, payah sikit lah, tapi boleh, tak sakit dah. Tapi makcik semayang duduk dulu bila 2 tahun lepas, masa buat pembedahan tukar kepala lutut. Dah injek masuk cecair tu banyak kali sampai tak legi lah. Kan ada injek cecair tu kan, tak legi lah. Akhir sekali tukar terus. Macam mana wallahualam saya tak tahulah. Saya sebut aja tu, tukar gearbox dia, macam mana dia potong ke, dia tukarkan tempurung ke apa ke, tak kisahlah. Cuma dia buat pembedahan yang besar lah. Kemudian dia memang tak boleh, lutut kena je lantai terus macam ngilu sangat-sangat sakit. Tapi 6 bulan je. Lepas tu okey, tapi dia seronok semayang duduk sampai 2 tahun. Saya cakap tak ada banyak, tak ada masalah je. Qada je yang setahun setengah tu. Dia kata. Mana boleh? Malah tengah semayang tu tiba-tiba semayang duduk sebab pening. Tiba-tiba hilang pening, wajib berdiri walaupun rakaat kedua, rakaat ketiga ke. Bukannya kalau dah duduk terus. Bila tak mampu berdiri baru duduk. Jadi step dia semayang berdiri. Kemudian semayang berdiri duduk. Okey, jika dia mampu lah. Kalau tak arah, semayang duduk daripada awal sampai akhir. Okey, tu step yang ketiga. Kalau tak mampu semayang duduk, sebab duduk jatuh. Ada orang tu, dia macam tak boleh balance kan. Kalau macam tu, semayang mengiring, bukan berbaring, tak boleh melentang lagi, mengiring dulu macam ni. Ataupun macam ni. Kot ni. Mengiring. Lepas mengiring pun tak mampu, letak macam tu, letak bantal lah pun ni, tumbang. Okey, baru semayang melentang. Naikkan kepala sikit atas, melentang. Tu step dia tak boleh langkah step, tak boleh. Kemudian tak boleh melentang, dah tak boleh juga melentang. Maksudnya bila melentang semayang dia gini gitu, dengan mata, sebab tak boleh gerak dah, habis patah ke sakit habis kat sini. Dengan mata tak, maksudnya mata berdiri macam ni, rukuk macam ni, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, macam tu semayang mata. Tak boleh dengan hati. Ni dia kata kat sini. Dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai. Jikalau sampai lemahnya barang yang sampai. Ataupun bahasa lain, kalau dah habis lemah dah, tak boleh. Dengan mata, dengan kelopak mata pun tak boleh. Tu sehabis-habis lemah. Dan sakitnya kepada sehingga sampainya sekalipun. Maksimum dah sakit. Tak boleh semua yang tadi. Gerak kelopak mata pun tak boleh dah. Teruk sungguh sakit tu. Sekalipun tiada diuzurkan meninggalkan dia, tak boleh tinggal juga. Habis tu nak semayang apa? Semayang hati. Semayang hati tu macam mana? Diingatlah hati. Allahu akbar. Kalau boleh sebut kat mulut, wajib. Kalau tak boleh, tak payah sebut. Berdiri. Dalam kepala je semayang dia. Rukuk, baca Fatihah, baca Fatihah. Tak boleh kat lidah, baca dalam hati. Lepas tu rukuk, i'tidal, rukuk, sujud, duduk sujud. Macam tu. Nampak? Tetap tak boleh tinggal semayang. Tetap, walaupun ni yang ni kat sini, selama ada ia berakal. Tu dia punya point. Selagi ada akal, selagi tu tak boleh tinggal semayang.
Cara semayang bergantung kepada kemampuan. Berdiri ke, berdiri duduk ke, duduk saja ke, mengiring ke, melentang ke, dengan biji mata ke, dengan hati ke, itu nombor 2. Tapi selagi ada akal, wajib semayang. Tu, selama ada ia berakal. Maka orang yang tak ada akal, tak wajib semayang. Sama ada kita panggil dia nyanyok, nyanyok yang sungguh lah. Bukan nyanyok sikit-sikit, kejap-kejap nyanyok, kejap-kejap tak nyanyok, tu wajib lagi. Ni nyanyok sungguh. Nyanyok sungguh-sungguh habis tahap 4. Dia ada nyanyok tahap 1. Itu ramai ramai orang nyanyok tahap 1. Letak kunci kat sini, cari kat ni. Nyanyok tu. Tahap 1. Cari 1 hari, esok baru jumpa. Lah, letak kat sini, lupa. Tu nyanyok tu. Tapi tahap 1. Tahap 2 dia on off. Parking motor kat situ, cari kat situ. Lepas tu pergi buat report polis. Motor hilang. Tu nyanyok tahap 2. Tahap 3 ni yang macam nampak macam-macam lah. Dah macam Minah mana Minah? Minah mana? Minah jiran kita panggil lah, aku lama tak jumpa dia. Minah tu dah 30 tahun mati mak. Sudah, apa cerita ni? Dia dah mula nyanyok. Tahap 3 tu dah terbayang bukan? Tahap 4 ambil wuduk atas angin. Auzubillah. Kita tengok sudah benda ni, ini ada makhluk aluh ke apa benda. Kita akan sedang tak nyanyok tahap 4. Yang itu tak payahlah. Kita suruh dia semayang, aku baru lepas semayang tadi. Tahap 4 tu. Aku baru lepas semayang Zuhur tadi. Belum mak, belum ayah. Aku baru semayang tadi. Dia kata padahal tak semayang pun. Dah makan ke? Belum. Adik kau 4 hari tak bagi aku makan. Adik dia yang jaga, anak bongsu. Panggil adik, anak bongsu tu adik lah. Datang abang sulung. Abang sulung ni jenis datang untuk olok duit jaga malah. Mak nak jaga, ayah nak jaga, nak pamper apa semua yang nyanyok ni. Dia datang ulur duit Tiba datang dah 2 bulan tak datang. Tengok ayah dia, tengok mak dia sayang gitu. Mak sihat, ayah sihat. Sihat apa? Dah makan ke? 4 hari adik kau tak bagi makan. Dia macam ni. Kurang ajar. Kau tak faham. Dah nyanyok dah tu. Mana boleh percaya cakap dia dah. Semayang pun tak wajib, puasa pun tak wajib dah. Dah habis dah, tak ada akal lah. Kita panggil nyanyok. Ataupun mungkin gila. Gila pun tak wajib semayang. Gila. Ataupun kanak-kanak. Kanak-kanak juga tak, bayi kan, tak wajib semayang. Jadi selagi ada akal, selagi tu wajib semayang. Jadi kita sangka baik lah. Yang tak semayang tu mungkin tambah sedikit. Sebab yang boleh tak semayang, orang gila, orang nyanyok, bayi, kanak-kanak, orang hilang akal. Orang yang itulah, orang gila lah. Tu je yang boleh tinggal semayang. Yang lain tak boleh. Dan dikendaki dengan solat wusta. Kenapa dia dalam Quran kata hafizu 'alas salawati? Jagalah kamu semayang 5 waktu. 5 waktu tu semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 5. Lepas tu wassalatil wusta, dan semayang Asar. Kenapa diulang semayang Asar? Dia nak bagi tahu ni. Dan dikendaki dengan solat wusta itu semayang Asar. Adapun ditentukan dengan menyebut akan dia, dalam Quran diulang balik. Sepatutnya dalam Quran kata gini dah memadai dah. Jagalah kamu, peliharalah kamu sembahyang 5 waktu. Cukup dah. Iaitu 5 waktu tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tu 5 waktu dah cukup. Tak perlu kata dan jagalah juga solat Asar. Sebab solat 5 waktu tu dah ada Asar dalam tu. Kenapa keluarkan Asar di luar? Sekali lagi, apa istimewanya, apa ceritanya? Dia nak cerita. Kenapa perlu dikeluar, atau kenapa perlu ada sembahyang Asar di luar, sedangkan sembahyang 5 waktu tu dah termasuk Asar. Tu dia nak cerita ni. Adapun ditentukan dengan menyebut akan dia, dikeluarkan Asar tu, sedangkan dah sebut tadi, kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lain. Kelebihan solat Asar ni berbanding dengan solat yang lain, yang 4 lagi. Dan adalah sebab, ni asbabun nuzul dia kata. Dan adalah sebab diturunkan ayat ni kerana memudahkan sembahyang tatkala takut. Untuk disyariatkan sembahyang tatkala takut, ketika takut. Apa maksud takut? Takut ketika peperangan, bukan takut hantu. Takut hantu tak boleh sembahyang ni. Bahawasanya cerita macam mana boleh asbabun nuzul, boleh turunnya ayat ini, malah turunnya pelik sikit ayat ni. Jagalah kamu sembahyang 5 waktu dan sembahyang Asar. Sedangkan 5 waktu tu dah ada Asar. Pelik sikit ayat tu. Kenapa? Ni cerita dia. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah SAW pada setengah daripada peperangan. Ada satu peperangan waktu tu, sembahyang Rasulullah sembahyang Zuhur.
Semayang Zuhur waktu tu, masa tu peperangan lah. Mungkin peperangan, ni ada musuh, ni ada musuh. Belum lagi nak mula ke, tengah atur strategi ke, gitulah. Bukan tengah perang, bukan ting-ting tengah perang tu nak semayang macam mana kan. Sedang perang tu maksud tengah atur strategi, dah nampak dah musuh. Tapi Nabi waktu tu semayang Zuhur. Sebab semayang kena semayang. Habis tu ada musuh, belum serang lagi. Semayang lah. Kenapa pula dalam perang tak boleh semayang? Yang tak boleh semayang, malah ketika tengah berperang pun wajib semayang. Ini kan tengah buat dia lah, kita panggil buat perancangan kan. Menyorok situ, menyorok kat sini, dah nampak dah musuh dekat sebalik bukit. Tu masuk dalam peperangan. Kemudian Nabi semayang Zuhur atas jalan adatnya. Maksud jalan semayang Zuhur biasa 4 rakaat, macam biasa. Dan adalah musyrikun, musuh hampir dengan mereka itu, spy dia datang melihat ia akan muslimin. Tengoklah Nabi dengan orang Islam duk semayang Zuhur. Siapa ni? Spy. Dia hantar spy dulu. Dan semayangnya tu berjemaah. Nabi jadi imam, yang lain makmum semua, sahabat semua jadi makmum semayang. Semayang macam mana? Macam semayang Zuhur, macam biasa, 4 rakaat, ada rukuk, sujud, ada semua. Sama. Okey. Dia orang cakap, apa dia orang buat apa ni? Dia orang tengah buat apa ni? Tunduk. Dia orang tak tahu. Kita panggil semayang lah. Dia orang tak tahu, duk buat apa ni? Mesti duk sembah Tuhan dia ni. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, diorang perhati tengah duk ni lah, kata 2-3 orang spy ni. Diorang buat apa tu? Kau tengok diorang tunduk, diorang buat macam ni, diorang bangun balik. Diorang duk cerita, apa benda ni? Habislah sembahyang, bagi salam. Bila habis, kata setengah daripada musyrikin, kata setengah daripada mereka, yang musuh tadi tu, jikalau kamu tu maksud kita lah. Jikalau kamu, dia kata kat kawan dia, maksudnya kita lah. Jikalau kita kerempak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu. Kerempak ni kerempak ni sebenarnya dia asas akhir sekali jadi terserempak. Serempak. Kerempak. Macam itulah bahasa ni, kerempak. Apabila kita serang dia, macam terkejut. Dia tengah buat serang, itulah apa? Ambush lah, tapi bahasa dulu dia panggil kerempak. Khempok. Macam tu kau buatlah bahasa Patani macam mana. Khepok. Boleh? Tak boleh. Salah apa-apa pun. Jadi maksudnya dia tengah ni leka macam duk buat tunduk tengah sujud, lagi senang kan. Kita ambush, dia tak sempat, matinya. Tu maksud kerempak. Repok boleh? Ada sungguh tu? Ya ke tak? Repok boleh tak kisah. Ambush. Okey, jikalau kita kerempak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu, lebih-lebih lagi tengah sujud, niscaya mengena kamu akan mereka itu, mesti kita menang. Mengena tu mesti padan dia kena kali ni, okey. Akan mengena, mesti kita akan menang. Maka berkata setengah yang lain pula kata, jangan risau, spy yang lain, jangan risau, aku dah spy lama dah, bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya. Jangan risau, aku dah perhati lama dah orang ni, aku dah spy lama dah. Lepas sembahyang ni dia ada satu lagi, bukan lepas sembahyang, lepas dia orang buat benda Allah tu, dia tak tahu kan sembahyang tu, dia tengah buat benda-benda tu. Jangan risau, lepas ni dia akan buat macam tu juga, macam ni juga. Tapi yang lepas ni, dalam kalau bahasa kita, dalam 2-3-4 jam lagi dia akan buat balik. Yang mana aku dah perhati beberapa hari, dia yang sembahyang ni, yang lepas pada ni, dia akan buat balik ni, dia lagi kasih, dia buat sungguh-sungguh, yang dia lebih kasih daripada bapak dia pun sanggup tolak tepi sebab nak buat benda tu sembahyang lah. Aku dah perhati dah. Ayah dia, contohnya ayah ni tak masuk Islam ni, kafir, ayah dia kata marilah sini, dia tak peduli kat ayah dia sembahyang juga. Tu maksudnya anak dia menangis, dia tak peduli kat anaknya, dia sembahyang juga, dia buat juga benda tu. Bila ni? Waktu petang-petang sikit, lepas ni dalam 2-3 jam lagi. Gitulah bahasa kita. Jangan risau, sebab dia kata rugi kita kalau kita ambush dia tadi, mesti kita menang. Kawan dia kata jangan risau, lepas ni ada lagi benda tu juga dia buat, tapi kali ni lagi dia buat lagi, kita tengok memang kita boleh ambush. Dia lagi, malah kalau ada anak dia pun dia tolak tepi anak dia. Yalah tengah sembahyang anak kacau, mana boleh batal.
Dia tak peduli pun anak dia nangis. Dia tak peduli pun ayah dia panggil. Ayah dia panggil. Maknanya jangan risau. Jangan risau kata. Yakni dikehendakinya, dimaksudkan mereka itu sembahyang asar. Dia kata dia akan buat lepas ni ada buat juga, maksudnya sembahyang asar. Okey. Maka Jibril tahu, maka turun Jibril atas Rasulullah menyampaikan wahyu lah dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Maka Jibril pun turun dalam tak lama lepas tu. Jibril turun sebelum asar, sebab ada orang standby nak ambush waktu asar. Waktu asar sudah sembahyang sekali lagi, dah akan ambush ketiga sujud, habis mati. Maka Jibril turun, Jibril ajar, ya Muhammad, ini ada cara sembahyang. Nama sembahyang ni syiddatul khauf. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, nama sembahyang tu juga. Cuma cara sembahyangnya lain, cara berjemaahnya lain. Namanya syiddatul khauf, bersangatan takut. Takut peluru, takut anak panah, takut perang lah. Macam mana sembahyangnya? Dia tak tulis sini. Dalam ni tak tulis. Saya cuma cakap lebih kurang. Dia ada 12 cara sembahyang. Sembahyang syiddatul khauf. Antaranya, saya bagi 2 cara lah. Kita boleh faham dah caranya. Buat sembahyang berjemaah. Imam duduk kat depan. Makmum saf pertama, makmum saf kedua. Ada 2 saf. Saf pertama, saf kedua, depan sekali imam. Sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang asar juga. Maghrib juga. Subuh juga sembahyang sama. Cuma cara tu. Macam mana? Imam rukuk, makmum yang saf pertama je rukuk. Saf kedua tak boleh rukuk. Makmum i'tidal, imam i'tidal, makmum ikut. Makmum yang saf pertama. Saf kedua duduk diam-diam lagi. Duduk sini lagi. Jangan rukuk, jangan i'tidal, jangan ikut. Ketika imam sujud, jangan ikut apa. Makmum yang saf yang kedua. Saf yang pertama je yang ikut imam. Habis dah imam bangun rakaat yang kedua, baru makmum yang rakaat kedua tadi rukuk. I'tidal, sendiri-sendiri. Kejar imam Kenapa gitu? Kalau gitu boleh tak ada orang nak serang? Tak boleh lah, sebab bila berdiri, bila imam rukuk, makmum rakaat saf pertama rukuk, saf kedua tak rukuk. Kalau ada musuh datang, boleh lah. Woi, ada orang serang Sebab tu sebab ada orang nak ambush waktu sujud, waktu rukuk. Ketika dah sujud apa semua, yang ada duduk belakang ni duduk standby. Kalau bahasa kita mungkin pegang senapang, pegang pistol, pegang pedang, pegang panah, pegang sembahyang dia gitu, pegang. Yang saf kedua ni, saf pertama. Bangun aja, makmum yang saf yang kedua ni tunduk sujud. Boleh pula, boleh. Sebab saf pertama dah berdiri, pegang ni. Sama-sama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu, takkan macam ni. Perang weh, perang. Peluru tak bermata. Okey, tengok. Gitu. Dah tak ada dah 3 gerakan, tak larang masa tu. Batal kan, lebih 3 gerakan. Tak ada dah sembahyang syiddatul khauf. Macam itulah bergila-gila. Yang kedua, ada juga sembahyang gila-gilanya makmum yang saf kedua tak boleh sembahyang lagi. Duduk dulu, jaga kawasan. Cuma sembahyang satu saf saja. Imam takbir, semua takbir. Kemudian rakaat pertama kita ambil sembahyang asar lah. 2 rakaat. Lepas 2 rakaat tahiyat awal kan. Kemudian imam bangun rakaat ketiga, makmum yang belakang ni semua mufaraqah. Sembahyang sendiri. Jadi imam jangan buat apa-apa, duduk diam je rakaat ketiga. Duduk diam je rakaat ketiga. Lama. Bacalah nak baca apa pun. Makmum tadi habiskan 4 rakaat. Habis dah 4 rakaat, bagi salam, belah. Jaga pula. Yang tunggu tadi datang masuk. Allahu Akbar. Sembahyang. Ikut. Dapat 2 rakaat. Kemudian sepatutnya masbuk lah. Tambah 2. Tapi tak. Imam jangan bagi salam. Imam tunggu je kat tahiyat akhir. Makmum tadi tahiyat awal lah kiranya. Kemudian makmum naik tambah rakaat ketiga walaupun imam tak salam. Dan imam tak boleh salam. Sembahyang syiddatul khauf dia lain sikit. Kemudian makmum habiskan 2 rakaat lagi, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, imam salam sama-sama. Kenapa gitu? Imam salam, makmum salam sama-sama. Kenapa pula gitu? Kerana pada kumpulan yang pertama dapat kelebihan takbiratul ihram dengan imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Dapat pahala tu. Lepas 2 rakaat dia mufaraqah. Dia tak dapat salam dengan imam sebab dia mufaraqah. Dia rugilah sikit kat situ. Tapi dia untung dapat takbir dengan imam. Makmum yang kedua yang masuk lambat, dia dapat salam dengan imam. Ada pahala kat situ. Tapi dia tak dapat takbiratul ihram dengan imam. Dapat salam. Jadi apa? Fair. Jadi sama-sama untung. Sebab tu. Itu 2. Ada 12 cara sembahyang. Macam-macam. Dan yang terakhir sembahyang ni sambil-sambil ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira gitu. Itu last sekali ya. Yang ketika dah dipanggil dah bersedaging. Itu sembahyang dia gitu.
Dah bersedaging. Perang tu dah bersedaging, istilah dia. Kalau yang tadi perang tak bersedaging, cuma tembak, cup, sniper datang, cup, gitu je. Jadi semayang berjemaah lagi. Yang ini dah ting 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 kan, depan duduk ada ini, masuk waktu, wajib semayang. Kita tak ada pun wajib semayang. Kita tak ada pun perlu dah tak semayang. Ini tengah perang gitu, wajib semayang. Cuma semayang macam tu Allahu Akbar, niat semayang. Betul, ting 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 ting. Wajah tu wajah halilladzi. Dia baca jampi apa dia baca kat aku ni. Oh, mampu aku lah jampi apa. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu tak sempat nak mulut nak baca lagi. Kan ni lu. Dah lama sikit. Maliki Yaumiddin. Lamanya Maliki Yaumiddin. Tak kira dah waktu tu. Serang. Mati syahid. Kalau mati waktu tu tengah semayang. Tahiyat dia tak ada. Tahiyat tak ada dah. Macam tu memang kena pancung. Macam mana yang boleh asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tak payah dah macam tu. Janji baca. Kalau tak boleh rukuk sikit je. Tak boleh rukuk langsung, tak payah. Niat aja rukuk. Perang kan. Itu yang terakhir. Dia panggil dah bersedaging peperangan, semayang aja. Dia ada 12 tak silap, 11 atau 12 cara. Semayang syiddatul khauf. Maka tilik olehmu. Maka fikirlah kita betapa kelebihan semayang asar, lebihnya semayang asar, dan nyatakan hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Orang musyrik Mekah pun tahu kelebihan asar. Nak bagi tahu asar ni lebihnya dia, sampaikan orang kafir pun tahu asar ni, ini dia sembah Tuhan Allah. Ini waktu asar, waktu pukul 5 dia sembah Tuhan Allah. Memang dia orang kafir pun tahu. Orang Islam pun tak tahu kelebihan solat asar, punyalah besar. Orang kafir tahu, musyrikin Mekah lah. Dan firman Allah, biarlah cerita tu. Dan firman Allah, surah Ar-Rum ayat 31, munibina ilaih wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu, hai segala mukminin, kepada Allah, dan takut akan dia, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, dan jangan kamu daripada orang yang musyrikin. Ini surah Rum ayat 31. Kembali kamu, hai segala mukminin, kepada Allah. Maksud kembali itu apa? Maka makna inabah, munibi tu, munibi na ilaih tu kan. Maka makna inabah, kembali kamu kepada Allah. Apa maksud kembali? Maksud kembali itu buat apa yang disuruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu maksud kembali kamu kepada Allah. Taqwahu, itu takut. Itu maksud takut akan Allah. Munibina ilaihi wattaqu. Taqu tu bahasa kita jadi takwa. Bertakwa wattaqu lah tu. Takwa takut sama lah tu. Takwa takut, wattaqu, wattaqullah, ittaqullah. Semua tu takut pada Allah, takut pada Allah. Itu maksud takut. Cuma takut ataupun takwa sama je. Takut ni maksudnya sama juga, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Ada sedikit perbezaan takut kita dengan Allah dan takut kita dengan makhluk. Ada beza tau. Kita jangan samakan takut kita dengan Allah, takut dengan maksud takwa tadi dengan Allah, dengan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, lagi kita takut, lagi kita duduk jauh. Sebab kita takut. Tapi takut pada Allah, lagi dekat. Tu beza dia. Kenapa? Sebab kalau kita takut dekat makhluk, takut dekat harimau, kita duduk jauh, kita dapat terlepas daripada dia. Sebab kita takut dengan dia, kita boleh lari. Bila makin jauh, makin selamat. Tapi Allah, kita takut dengan Allah, kita tak boleh lari. Sebab kita sentiasa berhajat pada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sentiasa fuqara', pakir terhadap Allah. Pakir. Maksud sentiasa memerlukan Allah setiap saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu biasa kita baca kan. Apa yang depan ni? Yang depan ni apa? Saya ingat fi kulli lamhatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Tu yang kita biasa, la Muhammadur Rasul. Fi kulli lamhatin, setiap kelipan mata. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas. Semua Allah. Bukan kita boleh nafas. Allah yang boleh kan. Kalau tidak, tak boleh. Asal ni tak boleh tarik nafas, tak boleh. Oksigen tak masuk. Sebab apa? Kita sendiri buat, takkan boleh. Kelip mata pun tak boleh.
Semua. Jadi maknanya kita sangat berhajat pada Allah, yang mana kita ni sangat pakir berbanding dengan Allah. Kita sangat pakir, sangat memerlukan Allah. Kemudian kita takut dengan Allah. Boleh lari? Mana boleh lari? Lari mati. Nak lari pun tak boleh. Sebab kita sentiasa 24 jam setiap saat perlu pada Allah. Jadi bila tak boleh lari tapi takut. Macam budak-budak, anak-anak kita yang umur berapa? Setahun, 2 tahun. Kan gitu. Oh, dia mula-mula dia lari. Bila terperangkap, dia pergi kat kita, kan? Dia pergi peluk kita. Sebab dia tak lagi dah. Mula-mula, dia lari. Kita gurau ni, dia lari. Dia terperangkap. Kita, dia tak boleh lari dah. Dia akan peluk kita. Cuba tengok, buat kat anak. Sebab apa? Dah tak lagi dah. Kau nak pergi kau ni tak boleh, kau ni tak boleh. Dinding. Ada kat depan, peluk orang tu. Yang ada kat depan tu. Sebab tak boleh lagi. Macam tu kita dengan Allah. Mana boleh lagi? Maka makin kita takut pada Allah, makin dekat. Tak boleh lagi. Itu maksud takwa. Itu maksud takut. Takut salah faham, takut pada Allah, itu yang lagi itu pada Allah. Kenapa tak semayang? Takut. Salah faham tu. Takut pada Allah, lagi takut, lagi dekat. Iqamatus salah. Pula dah. Iqamatus salah. Apa maksud dia? Iaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh Allah. Iqamatus salah maksudnya mendirikan sembahyang dengan maksud mendiri sembahyang macam mana yang disuruh, macam mana yang disuruh oleh Allah. Bukan janji sembahyang, tidak. Sebab tu kita mengaji musalli. Musalli ni adalah sembahyang macam mana yang disuruh kita sembahyang, bukannya sekadar sembahyang. Semua orang boleh sembahyang, budak-budak pun boleh sembahyang. Mak ayah dia kata pergi masjid surau ikut Pak Imam, dia sembahyang lah namanya. Tapi sembahyang dia tu adakah seperti yang disuruh? Belum tahu. Niat dia macam mana? Qasad taruh ta'yin ada ke tak? Tak ada. Budak-budak tengah-tengah sujud untuk main dengan kawan dia lagi, kan? Jadi sembahyang dia bukan seperti yang disuruh. Tapi yang disuruh kita sembahyang seperti yang disuruh. Kalau sembahyang bukan seperti yang disuruh, tak nama sembahyang. Saya sempat salin satu hadis, saya baca laju-laju. Hadis ni berapa dah? Saya ada kelas tu. Ada sikit, sempat lagi. Saya baca laju hadis ni, yang mana orang semayang tapi bukan seperti yang disuruh, namanya tak semayang. Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Seorang ni badui lah, dia datang masuk masjid, Nabi ada kat situ. Masuk masjid, dia semayang 2 rakaat. Lepas dia semayang 2 rakaat, dia pergi jumpa Nabi. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kata gitu. Lepas tu Nabi tu kata, pergi semayang, engkau belum semayang. Padahal dia baru semayang 2 rakaat. Faraja'a yusalli kama salla, thumma ja'a fasallama ala Nabi. Kemudian dia pergi semayang. Nabi kata, kau tak semayang lagi. Dia kata, tadi dah semayang dah. Nabi kata tak semayang. Pergi semayang balik. Pergi semayang, datang balik kat Nabi. Nabi kata apa? Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi semayang, kau tak semayang. 2 kali dah. Pelik ni. Lepas tu dia semayang kali ketiga. Lepas tu dia datang, habis semayang, jumpa Nabi. Nabi kata sama juga, irji' fasalli, kembali pergi semayang, kau tak semayang lagi. Kemudian dia jawab, faqala wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairuh fa'allimni. Kalau kau suruh aku buat 1000 kali pun macam tu juga aku buat, maka fa'allimni, ajar aku. Faqala idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kau nak sembahyang, takbir dulu. Thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Quran. Kau baca Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian kau rukuk sehingga ada tamakninah, masuk semua sendi-sendi ke tempatnya. Jangan duduk macam tu je. Okey. Kemudian thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Berdiri balik i'tidal sehingga tegak betul. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tegak dulu kurang-kurang 1 saat. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Minimum. Cantiknya 2 saat. Cantik lagi 3 saat. Bacalah Rabbana lakal hamd. Bacalah macam-macam doa yang panjang-panjang ada kat situ. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allah. 1 saat minimum. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Cantik 2 saat. Lagi cantik, sami Allahu liman hamidah, Allah. Lagi panjang, lagi cantik. Tapi jangan panjang sangat, cuma lagi panjang. 1, 2, 3 saat tu okey dah. Okay? Dia tak sami Allah liman hamidah, Allah. Setengah saat. Sebab tu Nabi kata kau tak sembahyang lagi. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Sujud minimum 1 saat juga.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimum. Cantiknya subhana rabbiyal a'la 3 kali lah. Jadi 3 saat kat situ. Lagi lama lagi bagus. Macam itulah juga duduk di antara sujud hatta tatma'inna jalisa waf'al dhalika fi salatika kulliha. Kau buat macam tu dalam sembahyang kau. Kata Nabi. Maknanya Badui tadi dia tak sembahyang gitu lah. Dia mungkin macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia macam tak ada tamanina. Tak tertib nampak. Maka Nabi kata jika ada meninggal mana-mana rukuk, sujud ataupun tak ada tamanina, dia tak sembahyang. Dan firman lagi firmannya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bahawasanya telah dapat kemenangan segala orang mukminun, orang yang beriman, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang. Okey, tadi untuk sah sembahyang kena buat seperti yang disuruh, kena tamakninah, baca elok-elok, rukuk, i'tidal, sujud elok-elok semua tamakninah. Itu untuk sah. Sekarang ni nak menang pula. Untuk mendapat kemenangan, untuk mendapat keuntungan. Lain. Yang tadi cuma sah, balik modal. Sah tu balik modal. Ini nak lebih. Nak lebih dia kena apa? Ni. Nak lebih, qad aflahal mu'minun, berjaya. Ni nak lebih ni. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia kena khusyuk. Khusyuk tu lebih tu. Khusyuk ni pula apa? Dia kata kat sini, iaitu tetap anggota. Maknanya tak tergaru-garu. Yang itu balik modal aja sembahyang ni. Silat-silat batal, lebih 3 gerakan batal lah pula. Bukan balik modal, siap berhutang. Kalau lah dia tak tetap anggota, duk bergerak-gerak, tergaru-garu, yang dalam keadaan tak batal lah, maka sekadar balik modal aja. Ataupun dalam bahasa lain, cuma sah sembahyang aja. Tapi tak menang. Tak menang. Hingga akhir firmannya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Lepas memeliharakan ni pula, hati pula. Maksudnya, dia sembahyang dan dia memelihara sembahyang dia daripada zahirnya, dari zahirnya, dan jangan tergaru-garu, khusyuk. Tengok dan lagi firmannya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ini pula dalam pula. Melainkan orang yang sembahyang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan dia. Ini dalam pula. Yang tadi baru luar. Luar sempurna rukun, balik modal. Balik modal. Kemudian dia buat tu dengan tertib. Cantik, bacaan semua cantik. Okey, sudah ada untung. Sudah ada untung dah, berjaya. Yang ni pula, nanti dulu, dalam je ni dalam. Dalam kekal semayang ke duk merayap ke tempat lain? Dalam hati. Kalau ada tengah semayang, zahir batin semayang, barulah dapat kemenangan. Cuma illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Inilah ajaran sesat. Solat daim ni ambil ayat ni. Yang semayang tak semayang niat tu kan, ambil ayat Quran juga. Dia bukan ada kitab suci dia sendiri, tak ada, baca Quran juga. Tapi dengan ayat tu dia terjemahan suka hati dia. Tengok ni. Nak berjaya, orang yang nak berjaya adalah orang yang semayang daim. Tu salatihim daim. Daim tu sentiasa. Semayang 24 jam. Semayang bukan begini. Dia mula syarah ke situ. Semayangnya 24 jam dalam hati. Semayang. Namanya semayang niat. Dia mula syarah. Tak apa-apa. Quran juga baca. Dia bukan reka Quran sendiri ataupun kitab suci sendiri. Tak. Dia tak reka. Quran juga. Cuma dia tafsir tu ikut suka hati dia. Ikut suka hati dia. Maka diistisna. Tak boleh. Tak cukup dah masa. Maka diistisna, dikecualikan, yakni dikeluarkan akan mereka itu orang yang sembahyang daripada berbagai jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tak kala mengena mereka itu akan kejahatan. Saya kena berhenti sekarang. Tak boleh. Saya kena berhenti. Jadi dia akan bincang akan datang adalah, sempatlah juga belik satu-satu ni. Maka diistisna, dikecualikan. Maksudnya orang yang sembahyang betul-betul sembahyang, yang nama betul-betul sembahyang, mereka ini bila ditimpa apa-apa tak keluh kesah. Keluh kesah, tak menggelupur, tidak. Dia relax aja. Jadi dia akan faham. Macam mana kalau orang tu sembahyang, bila ditimpa apa-apa bala,
apa-apa ujian bagi dia, dia relax, tenang, dia relax, maintain. Pelik ada ni, maintain aja. Sebab semayang ni. Macam mana kalau semayang tapi kena sikit, Allah sudahlah apalah. Maknanya kena check semayang dia, dia akan bahan nanti. Cara-cara. Cara-cara. Jadi terpaksa saya berhenti sekarang, hari Ahad. Saya ada program. Kalau hari satu lagi tu tak apa, lambat sikit. Hari ni tak boleh. Hari ni 55 minit cukup. Wallahu alam. Tanda-tanda saya takut macam hari ni pula terlupa tempatnya. Tangguh dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Kita sedaya dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu